رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها المستمعون والمستمعات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الوقت المبارك أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senang pendengar, penonton yang dirahmati yang juga yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kembali kepada ruangan kita sekali lagi selepas daripada kita telah uti semenjak sebelum raya ataupun semenjak 10 awal bulan Zulhijjah, dan juga sehangatnya kita bersama dalam berhari raya iaitu Aidil Adha Al-Mubarak pada tahun 1441 Hijrah. Maka pada hari ini alhamdulillah kita sambung sekali lagi pengajian kita untuk nak mengaji dan juga faham akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada sebuah kitab yang agak kata kitab yang sangat bermanfaat kepada kita untuk kita faham dia, untuk kita mengaji dia, untuk kita baca dia dan juga buat faham bersama, iaitu kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin bagi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sedang penonton dan juga pendengar yang dirahmati Allah sekalian, pada petang hari Jumaat yang sangat barakat ini, sama-sama kita bersama dalam ruangan kita setiap hari Jumaat yang mana pada hari ini kita akan sambung pengajian kita seterusnya hadis-hadis yang kita dah baca, yang mana daripada kitab Riyadhus Salihin ini kita telah mulai pada pada hari ini kali yang ke-8 halaqah ataupun perjumpaan kali yang ke-8. Dan juga kita dah habis
bab yang pertama, tajuk yang pertama yang Imam Nawawi telah himpunkan hadis Nabi SAW mengenai dengan al-ikhlas. Kecek mengenai dengan ikhlas, niat ikhlas, bagaimana kita nak membetulkan niat kita untuk cuci, untuk bersih, untuk ikhlas, penuh ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Imam Nawawi semua himpun hadis sebanyak 12 hadis. 12 hadis yang kita dah baca dan juga kita dah habis pada bab tajuk yang pertama, yang mana pada hari ini kita dah masuk bab yang kedua. Bab yang kedua iaitu bab at-taubah, bab yang sakut dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana bab taubah kita telah masuk kali yang kedua. Hari ini adalah kali yang kedua. Kali yang pertama kita dah baca dah beberapa hadis. Beberapa hadis yang Imam Nawawi rahimahullahu taala telah himpun. Ambil semua hadis-hadis yang diriwayatkan daripada Nabi, yang berada di dalam kitab Sahih Bukhari baik, yang berada dalam kitab Sahih Muslim baik, yang berada kitab Sunan pak-pak orang baik, sama ada Sunan Tirmizi, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i ataupun Sunan Ibnu Majah. Wari fipun hadis. Ambil orang panggil tak syahid, mata hadis ataupun isi hadis celah mana yang ada kecek sakut dengan taubah, wari pimpun pada tempat yang sama, tempat yang satu, tempat tular, untuk mudah bagi kita sebagai orang yang baca kitab dia, untuk kita mudah sebagai kita orang yang nak ngaji kitab dia, apabila kita nak cari hadis-hadis. Hari ni kita rasa nak baca khutbah, hari ni kita rasa nak nasihat, hari ni kita rasa nak buat halaqah di rumah kita, nak kecek bab yang sakut dengan taubat, kita boleh rajak kepada kitab Riyadhus Salihin bagi al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Untuk kita merajaah, tuan sekali lagi bahawasa al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dia tulis kitab Riyadhus Salihin dia ini tujuan apa? Tujuan nak kita khabar, tujuan nak kita ingat. Kata bahawasa kita hidup dalam dunia ini adalah tujuannya beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sebagai hamba Allah Taala, kita sebagai orang Islam, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, tahu akan tujuan asasi kita hidup dalam dunia ini, iaitu kita amal ibadat kita yang ada terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi tujuan cut pau mai cut mung mai lak, tak ada ambil benda lain, tak ada ambil dunia, tak ada ambil gapo, mari orang panggil mari mendahului manamna cut pasong lak, iaitu ibadat kepada Allah Taala. Hidup dia adalah hidup yang sangat somata, hidup dia adalah hidup yang sangat zahid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang kaya, kalaulah dia ambil ibadat tak jadi lamdap, right? Kekayaan dia ni tak boleh nak lawan ataupun mendahului ataupun tinggi lebih daripada ibadat. Kerana tujuan Allah Ta'ala jadikan kita dalam dunia ni untuk beribadat, bukan untuk kerja kaya apa tak. Tanya kata salah ke tak untuk kita nak cari rezeki ataupun lain-lain lagi. Tujuan kita dalam dunia ini, cara kita hidup ataupun kerja kita dalam dunia ini benda lain. Ikut benda apa? Sama ada nak ada kerja yang molek, sama ada nak wahi main gapo, ikutlah main bola, main kila, main gapo selain daripada ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Semua itu tak boleh kita nak mari mendahului ataupun namna tinggi lebih daripada tujuan yang tinggi sekali Allah Taala letak untuk kita beribadat kepada Allah Taala. Ya, tak boleh. Kita apabila setiap orang, sama ada kaya, sama ada susah, sama ada senang, sama ada miskin, fakir, dia letak setiap orang letak bahawasa ibadat adalah tujuan asasi, benar lain tak boleh nak mari tinggi lebih daripada ibadat. Hidup dia adalah hidup yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ingatlah ibadat maksud gapo, kuamai gapo. Maksud gapo, kuamai gapo ibadat kita. Ibadat yang kita dah kecek, maksud gapo ibadat? Kadang-kadang kita tahu ibadat semai 5 waktu ya. Tak baca Quran tak apa, ibadat aku buat ibadat juga, tak kena puasa, aku pun tak puasa 30 hari saja, maya 5 waktu saja, buat haji 1 kali dalam hidup, apa lagi, bayar zakat setahun sekali, ibadat cukup tahun ni. Betul, kena, tapi bukan lagi faham dengan caranya betul. Kerana ibadat termasuk semua, ibadat, namakan ibadat termasuk semua
perkara yang kita buat, sama ada kata kita kecek dengan mulut, sama ada perbuatan kita yang kita buat dengan badan, dengan jasad kita, setiap perkara itu yang Allah Ta'ala kasih dan juga yang Allah Ta'ala redha, itu semua dipanggilkan kata ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam ayat kata pada mana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan juga aku tidak menjadikan jin dan juga tidak menjadikan kita sebagai ins, manusia, melainkan untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Liya'budunani, untuk beribadat kepada aku, pia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-ibadah, banyak ulama yang wi makna, dia wi ta'rif, dia wi hikam niyam. Di antara ulama yang masyhur, yang wi makna maksud al-ibadah untuk kita faham dengan cara mudah-mudah seperti mana saya rakyat tadi, iaitu aqwalun wa af'alun yang mana yuhibbuha Allah wa yardaha. Setiap perkataan, setiap perbuatan yang mana kita kata, yang mana kita buat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala redha, itu dipanggilkan kata ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok siapa benar-benar yang cemar, benar-benar yang kotor, yang terjatuh di jalan orang lalu pergi mari, kita ambil waktu baik duri, batu, ataupun kita senyum kepada saudara kita, ataupun kita tolong pimpin orang tua lah ke batas, ataupun kita buat apa kebersihan dalam masjid, ataupun kita tolong ambil sampah dalam rumah kita hauk. Semua itu kalaulah kita niat untuk nak Allah Ta'ala redha, kalaulah kita niat untuk nak boleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan dapat pahala sebagai satu ibadat yang kita buat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua itu duk diniat. Semua itu duk diniat, sama ada perkataan kita, sama ada perbuatan kita. Kan katam kita ni banyak. Banyak. Kan katam kita kadang-kadang benda itu pai dalam tubuh dia. Naik tua kongman pen ibadat, jadi ibadat dah. Maya ada ibadat dah. Tapi kalau tak ikhlas, punah ibadat dia, tak boleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bangkan katam setengah perbuatan dia sebagai benda biasa yang kita buat, tapi kita tukar benda biasa itu buat untuk dapat pahala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita boleh pahala dan juga dikira itu sebagai ibadat untuk dapat kekasihan dan juga redha daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua itu di mana? Duduk di niat. Yang mana kita dah kecek panjang bab ataupun tajuk yang bersangkut dengan niat. Itu tujuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Nabi kita khabar kata dunia ini, kitab yang dia tulis ning tujuan untuk apa? Tujuan Nabi ingat ayat ni ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Apabila seorang manusia, apabila seorang hamba Allah Ta'ala, dia khabar, dia tahu kata tujuan dia mari dunia ini untuk beribadat kepada Allah Ta'ala saja, cewit dia adalah cewit yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan juga somat tak apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang nak jadi orang yang somat tak az-zuhdu, bukan orang susah saja, bukan orang yang tak ada duit saja, bukan yang orang pakai baju buruk-buruk, genyang-genyang tak gosok saja. Kadang-kadang orang yang dia kaya, dia boleh nak jadi orang yang sangat zahid, somat tak kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga. Sedang penonton, pendengar yang dikasihi, yang juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, kita sambung lagi isi tajuk kita seterus, orang kata sambung daripada minggu-minggu yang sebelum ini yang kita kecek, iaitu tajuk yang sakut dengan babu at-taubah, yang mana kita sampai kepada hadis yang ketiga kalau dah tak silap saya, ataupun hadis yang keempat. Hadis yang keempat ini hadis yang riwayat oleh seorang sahabat, babu taubah. Hadis Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari, nama dia nama Abdullah bin Qais, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatub musii'al lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Hadis yang seterusnya yang kita baca, yang kita akan mula pada hari ini, saya tak ingat nama hadis nama apa. Nanti insya-Allah tengok dalam kitab sedikit untuk mudah nak ayat kepada sedang pendengar dan juga sedang penonton. Hadis ini kalaulah kita nak bilang hadis nombor berapa dalam babu babu taubah ini, iaitu hadis yang ke berapa?
Tak ada bila tak ada dah. Hadis yang ke apa? Dan insya-Allah hadis yang ke-1 2 2 3 3. Hadis yang keempat. Hadis ini adalah hadis yang keempat. Hadis ini adalah hadis yang keempat yang Allah Subhanahu wa taala yang Nabi SAW sebut balas mana sedang pendengar, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, rawahu Muslim. Hadis ini daripada Abu Musa Al-Ash'ari. Makruf Abu Musa Al-Ash'ari, kita kenal nama dia. Abu Musa Al-Ash'ari, seorang sahabat yang nama sebenarnya iaitu Abdullah bin Qais. Cerita hadis ini daripada Nabi. Dia dengar Nabi cerita, Nabi royak, Nabi cakap kepada dia. Boleh jadi kata Abu Musa dengar suara dia, ataupun boleh jadi Abu Musa ni dengar bersama dengan sahabat-sahabat yang lain. Kerana anak murid Nabi ramai. Kadang-kadang Nabi sebut hadis ni dalam satu majlis yang ada sahabat ramai. Kadang-kadang hadis ni Nabi riwayat setengah hadis ni Nabi royak, Nabi kecek tu bit mari, Nabi royak tu bit mulut mari ni dengan keadaan ni dia duduk dengan seorang sahabat saja. Boleh jadi juga. Abu Musa Al-Ash'ari dia dengan Nabi, dia dicerita daripada Nabi SAW bahawa Allah, sesungguhnya Nabi kata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala buka tangan. Buka tangan, yabsutu yadahu bil-lail. Pada waktu malam buka tangan untuk nak terima taubat daripada hamba dia yang buat salah pada siang hari. Tacinglah Allah Subhanahu wa taala berperhat ของพระองค์ในเวลากลางคืนเพื่อรับการเตาบะห์ของผู้กระทำผิดในเวลากลางวัน. Allahu Akbar. Kita hari ni yang kita dek hari ni semenjak pagi sampai kepada sekarang learning ni. Sekarang learning orang panggil kata waktu apa? An-naharu. An-naharu makna apa? Waktu siang hari, wela kelangwan. Sampai habisnya waktu tagi ngorek tagi ni masuk waktu malam, Allah Subhanahu wa taala yabsutu yadahu. Allah Taala buka tangan. Tak ada tangan. Nak tengok kata hamba dia seorang mana yang nanti-nanti nak bertaubat kepada Allah Taala pada waktu malam. Mula daripada maghrib sampai kepada subuh pada pagi esok ni orang panggil tahu waktu al-lailu, pada waktu malam. Pada waktu malam. Orang panggil tahu waktu malam. Masa ni Allah Taala cokong duk tunggu kata ada hamba dia seorang mana yang duk nanti-nanti nak bertaubat ataupun duk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dah royak pada minggu dulu tahu cara kita bertaubat balas mana? Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Minta keampunan. Astaghfiru ni mari daripada kalimah ghafara. Dan mari daripada kalimah ghafara yaghfiru ghufranan. Iaitu ampunkan apa ya tot, hapus dosa. Nama Allah Subhanahu wa taala salah satu namanya iaitu Ghafurun, dan Maha Pengampun. Allah Ta'ala ni sangat suka mengampun kepada hamba dia. Bagaimana kita akan dengar selepas daripada hadis seterusnya selepas daripada ni. Satu sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka pun. Kita ni semua kalau lah kita tanya kata suka ke tak nak Allah Ta'ala ni ampun kepada kita. Suka ke tak nak Allah Ta'ala ni keampunan kepada kita. Suka belaka. Tapi pada hakikat sebenar apabila Allah Ta'ala kata kalau mu nak ku ampun dosa mu, buat gini ataupun kata gini. Pada hakikat sebenar kita tak buat. Yang paling duka cerita sekali iaitu pada hari Arafah yang telah lepas. Hari Arafah yang Nabi SAW telah berjanji, hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Muslim, Siyamu Arafata ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Nabi kata pia saja yang dia puasa pada hari Arafah. Bila pada hari Arafah? Bila Arafah? Hari Arafah iaitu hari yang ke-9, hari belum hari raya tu. Hari sebelum hari raya. Kita raya hari apa baru ni? Hari Jumaat, hari Khamis. Hari Khamis yang lepas dulu tu, siapa yang dia puasa pada hari itu adalah hari Arafah. Apa dipanggil hari Arafah? Kerana hari itu adalah hari yang ke-9 yang mana para hujjaj, orang yang dia musafir pergi kepada Mekah untuk buat haji kerana Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sedang berwukuf di Arafah. Sebab itu panggil kata hari Arafah.
Dan juga orang yang tak pergi buat haji disunat oleh Nabi SAW untuk puasa pada hari itu. Dan juga gapo ganjaran, gapo pahala, apa yang dia nak dapat kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Allah Taala akan ampun dosa dia 2 tahun. 2 tahun yang Allah Subhanahu Wa Taala ampun. Gapo panggil ampun ni? Al-maghfirah. Al-maghfirah iaitu keampunan daripada Allah Taala 1 tahun dan juga 1 tahun yang akan datang. Kita yakin tara mana kata 2 tahun ni kita tidak ada dosa kesalahan yang kita buat kepada Allah Taala? Ada. Tak ada kita. Kita adalah manusia yang tidak selamat daripada kesalahan ataupun dosa yang buat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tanya kata kita khabar tak kata buat salah? Khabar. Tanya kata kita ni ada kesalahan ke tak? Kita rakyat boleh kata kita ada. Semua kita boleh jawab. Tak ada pihak yang warning rakyat kata dia ni tak ada kesalahan, tak ada dosa, tak ada. Gitanyalah kepada orang kampung mana-mana, gitanyalah orang tua-tua mana, gitanyalah orang budak-budak mana, semua boleh rakyat laku kata ada kesalahan. Tak. La yakhlu minal khata'. Tak ada manusia mana yang selamat daripada kesalahan. Semua ada kesalahan. Sama ada kuampit kesalahan, dosa yang kita buat dengan sengaja ataupun dosa yang kita buat dengan tak sengaja. Tak khabar, buat dengan tak khabar. Tapi yang paling penting sekali, sama ada yang khabar, sama ada tahu, sama ada yang tak tahu, pasti kita kena minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ihtiyatan, kena orang panggil kata pongkan. Walaupun hari ni kita tak tahu kata dosa kita banyak ke sikit, tapi untuk kita selamat min babil ula, untuk kita selamat dulu. Part paiwaikan, iaitu kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sebab itu yang paling kita duka cita pada hari Arafah yang telah lepas, ramai daripada kalangan orang Islam yang tak puasa. Ramai. Kerana apa? Kerana orang yang dia tak puasa pada hari itu, boleh jadi yang dia mikir kata pada mana, yang dia mikir kata tak ada wajib puasa apa. Hari bulan Ramadan dulu pun seksa tara mana lah fak kami kena puasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fak dia kena wa'ak makan, fak dia kena wa'ak minum, fak dia kena wa'ak buat segala-gala yang dilarang tak boleh buat oleh orang puasa tu, tak boleh buat. Seksa tara mana lah. Kerana kita kena faham kata bukan setiap orang Islam yang dia mujurnya datang bulan Ramadan. Bulan Ramadan, ya Allah, seksa taraman datangnya bulan Ramadan. Kerana apa? Bulan Ramadan tak boleh buat maksiat banyak. Bulan Ramadan tak boleh makan tengah hari. Bulan Ramadan tak boleh minum tengah hari. Bulan Ramadan tak boleh pergi ke situ ke sini, tak boleh. Puasa letih penat. Wa'ak makan ni, wa'ak minum adalah benda yang seksa bagi mereka. Buat apa kita nak puasa pula ada hari Arafah? Sunat saja ya. Tak apalah bulan Ramadan tu wajib. Tahan nak. Tahan nak kerana Allah Taala kata wajib. Kutiba alaikumus siyam, tak puasa dosa. Dosa besar pula. Kerana benda wajib kalau kita sengaja tak buat, dosa besar. Tapi hak tahu dah kata wajib pun dia ada juga yang tak puasa pada bulan Ramadan, subhanallah. Apatah lagi pada hari Arafah yang telah lepas ramai. Yang kita duka cita sekali, yang kita rasa kata sia-sia sekali. Kita tak ada marah kepada dia, boleh jadi dia tak khabar, boleh jadi dia tak tahu. Tapi nak buat belah mana pada hari ni kita nak sabar benda ini, kebaikan ini wisapa kepada fak mereka. Bukan hanya budak sahaja yang tak puasa itu, orang tua ramai tak puasa. Nak kata mari uzur hari itu pun lelaki benar-benar yang tak puasa. Subhanallah. Hadahumullah, minta Allah Ta'ala hidayah kepada kita dan juga hidayah kepada mereka semua. Habis itu babu al-maghfirah, pintu untuk kita nak dapat keampunan daripada Allah Ta'ala ni penting. Allah Ta'ala rahmat yang paling besar sekali. Kerana dalam agama Islam kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala, orang yang jadi Muslim, Allah Ta'ala buka pintu banyak. Pintu ni Tuhan ampun, pintu ni Tuhan ampun, pintu ni Tuhan ampun, pintu ni Tuhan ampun. Tak ada arah. Tapi yang salah sekali, yang duka cita sekali, kita sendirilah yang tak sanggup nak masuk pintu ni. Nak ada tempat. Allah Ta'ala telah royak. Tulis pan syiar lah. Puasa, keampunan. Semaya, keampunan. Semaya 5 waktu, keampunan. Gitu gini, keampunan. Gani, keampunan. Tapi kita duk, orang panggil kita duk dengan duk syok lagi. Tak nak masuk pintu mana, nak batuk pintu mana, nak batuk masuk pintu ni, nak masuk pintu ni. Sehingga akhir sekali kita masuk ke tak? Tak, duk batullah, tak masuk. Pak kita dapat ke tak keampunan daripada Allah Ta'ala? Tak dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yabsutu yadahu bin nahar.
Dan juga Allah Ta'ala pada siang hari pun Allah Ta'ala buka pula. Masa learning pun. Masa semenjak pagi tadi sampai kepada belum maghrib lagi ni, sekarang learning, pada masa kita sekarang learning pun, ya basutu yadahu bin nahar. Allah Ta'ala duduk tak ada tangan, tengok hamba sore mana yang minta keampunan juga bertaubat kepada aku. Allahu Akbar. Liyatuba, untuk nak terima taubat. Tuhan nak terima taubat. Hatta tatlu'a syamsu min maghribiha. Dan juga seperti ini berlakunya tiap hari. Malam ni Tuhan terima doa, duk nanti doa. Siang hari esok Tuhan duk nanti. Malam esok nanti. Siang hari nu nanti. Bila habis mood cake, bila mood cake? Habis promotion ni bila? Yang paling luas sekali, yang kita kecek pada hari ni, yang paling luas. Masa yang luas. Ya, ada masa yang sikat, masa orang panggil kata masa khusus, dan juga masa yang buka luas. Ini yang pertama adalah masa yang buka luas, iaitu sehingga matahari naik sebelah jatuh. Sehingga matahari naik sebelah jatuh. Contoh kata, dua atitขึ้นทางทิศตะวันตกหมายถึงสัญญาณวันkiamat, berlaku kiamat, habis. Kerana salah satu alamat yang nak tunjuk kata nak berlakunya pada hari kiamat, iaitu matahari naik sebelah belah jatuh. Biasanya belah naik. Belah matahari naik, belah naik. Tapi kalaulah satu hari mana yang matahari yang kita fati sokmo kata dia naik belah naik ni, satu hari dia naik sebelah jatuh, itu adalah alamat yang akan berlakunya pada hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Ini adalah masa yang Allah Ta'ala letak kepada kita. Masa yang Allah Ta'ala telah letak kepada kita untuk kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Luah ni. Kerana kita tak tahu kata bilanya nak berlakunya pada hari kiamat. Kita tak tahu. Kita tak tahu kata bila nak berlaku kiamat. Makna kata masih luah lagi dah pintu babut taubat maftuhun. Pintu taubat telah sedang duk buka lagi untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana masa yang Allah Ta'ala masya-Allah, masa siang hari, masa malam hari adalah masa untuk kita tazakkur. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala firman di dalam Al-Quran, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Sesungguhnya Allah Ta'ala ni masa malam dan juga masa siang hari ni khilfatan, musim kemari, kocon paima. Habis masa siang hari, masuk waktu malam. Habis waktu malam, masuk siang hari. Habis waktu siang hari, masuk waktu malam. Musim. Munwin paima. Tujuan apa? Khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Bagi siapa yang dia nak tazakkur. Makna apa tazakkur ni? Untuk top tuan toeng, untuk hikam takdir toeng, tazkirun nafsi. Mikir top tuan dia, waktu malam mikir atau balas mana hidup kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang hari untuk kita tazakkur juga adalah awqat. Masa untuk kita tazakkur, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hikmah yang Allah Ta'ala masa malam dia musim siang hari dengan siang malam dia musim untuk kita ingat. Dan juga arada syukura, bagi orang yang nak bersyukur kepada Allah Ta'ala, sama ada syukur dengan lidah dia, dengan hati dia, dengan tubuh badan dia. Syukur balas mana yang paling baik sekali, iaitu segera mereka beribadat kepada Allah Ta'ala. Tak ada. Nabi SAW syukur balas mana Nabi syukur? Allah Ta'ala, Nabi syukur khabkun Allah Ta'ala yang rai. Syukur banyak cara. Kita syukur seperti kita dengan manusia. Manusia, satu orang dia buat kepada kita. Kita syukur, kita khabkun dia. เรากล่าวขอบคุณคนที่ทำดีกับเรากับการที่เราปฏิบัติความดีคืนให้แก่เราโดยที่เขาไม่ได้ต้องการจากเรา, dia tak seli daripada kita, tapi kita buat satu perkara untuk syukur, terima kasih kepada dia. Hak mana yang dia akan lebih gembira lagi di antara perkataan dan juga perbuatan yang kita buat? Cerak kata perbuatan,การกระทำเป็นสิ่งที่เขาชอบมีความสุขมากกว่า. Supaya juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sama ada baik, Alhamdulillah, bi ni'matihi tatimmus salihat. Sama ada benda tak molek, kita pun Alhamdulillah, syukur ala kulli hal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita segera tambah ibadat kita. Allahu Akbar. Segera tambah ibadat kepada Allah Ta'ala. Hak mana yang Allah Ta'ala kasih sekali?
Allah Ta'ala kasih iaitu orang yang lima kasih dengan perbuatan. Lidah kasih tak kasih, tapi yang paling kasih lagi perbuatan, seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat semasa Allah Ta'ala telah ampun dosa dia, kesalahan dia, ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, dosa yang telah lepas dan juga dosa yang akan datang, sehingga dia maya sampai tapak kaki ataupun kaki dia bekak. Tujuan apa? Awalaysa an akuna abdan syakura, untuk nak jadi abdan syakura, hamba Allah Ta'ala yang sangat suka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah masa ขอบเขตช่วงเวลาที่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางไว้สำหรับการตอบรับเตาบะห์การกลับเนื้อกลับใจไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เปิดกว้างที่เปิดกว้างdan juga ingatlah bahawa Allah Ta'ala prom semua prom semua nak terima nanti saya nanti saya kata bila hamba dia minta bertaubat kepada dia, minta ampun kepada dia dengan ikhlas, penuh ikhlas kepada dia, selalu dah taubat. Kerana hadis seterusnya, hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhrin, seorang sahabat. Abu Hurairah terkenal dengan kunyah dia, kunyatun. Makna apa kunyatun? Gelarang dia. Kunyah ni maksud gelarang yang dipanggil sebagai Abu, bapa kepada pia, ataupun Ummu, mak kepada pia. Abu Musaffa, Ummu Musaffa, Abu Muhammad, Ummu Muhammad, Abu Mus'ab, Ummu Mus'ab. Semua ini orang panggil kata kunyah ataupun gelarang. Orang Arab suka. Kita dah kecek banyak bahawa ini sangat disunat oleh Nabi SAW, seperti mana hadis, beberapa hadis yang Nabi SAW panggil kepada budak, ya Aba Umair, ma fa'ala an-Nughair. Tanya habis. Itu dah tunjuk kata Nabi sangat disukai. Kerana Abu Hurairah, dia riwayat hadis ni, nama dia sebenarnya nama gapo? Nama dia sendiri khilaf kata nama gapo? Abdun. Tapi yang paling nampak kata dekat sekali dengan nama sebenar dia iaitu Abdurrahman. Dan juga nama pak dia diri pun Sakhrin. Khilaf juga. Nama gapo pak dia ganing. Tapi yang paling dekat sekali iaitu Sakhrin, Abdurrahman bin Sakhrin Ad-Dawsi Al-Yamani. Seorang sahabat yang sangat banyak dia dengar hadis daripada Nabi dan juga hafal hadis Nabi SAW. Dia royak kata satu kali Nabi SAW biasa bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taba Allahu alaihi. Hadis riwayat al-Imam Muslim. Hadis ini Nabi telah mari karanti, mari takkid bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa terima taubat seorang hamba. Setiap orang hamba yang minta taubat kepada Allah Ta'ala, terabdaiti doang atid yang mungkin fangtawan tok, Allah Ta'ala terima. Taballahu alaihi. Mentaba, katam, siapa saja yang dia bertaubat kepada Allah Ta'ala sebelum matahari naik belah jatuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terima taubat dia. Allahu Akbar. Dengan sebab itu babut taubah buka, pintu taubat buka. Hak ni luah. Luah. Ni mari karanti. Seolah-olah kata Imam Nawawi hadis yang kedua ini ni. Tadi hadis yang keempat, ni hadis yang kelima ini ni untuk mari yunyan ikran yang kata ช่วงเวลาที่มีการเปิดให้ตอบัตต่อ Allah Subhanahu Wa Taala กับเนื้อกับใจไปสู่ Allah Subhanahu Wa Taala itu sampai kepada hari kiamat tu. Dan juga Allah Ta'ala akan taballahu alaihi, akan terima taubat dia. Minta taubat, pup, taballah. Mentaba, taballahu alaihi. Mentaba, taballahu alaihi. Siapa bertaubat, selalulah Allah Ta'ala terima taubat dia. Siapa bertaubat, selalu dah Allah Ta'ala terima taubat dia. Dan juga hadis seterusnya sebagai Chong welaที่สอง sepek sikit di sini orang kata khusus kepada orang. Hak ni luah ni setiap orang belaka ni masa dia iaitu sampai kepada hari kiamat boleh bertaubat. Tapi setiap orang pula dua kap syiwitของเขาni seperti mana hadis ini, hadis yang ke-6 iaitu Abu Abdurrahman an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah Azza wa Jal yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Hadis riwayat al-Imam Tirmizi, dan juga Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hadis hasan, adalah hadis yang hasan, hadis yang baik. Hadis ini riwayat daripada seorang sahabat iaitu namanya Abdullah bin Umar, anak kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Gelar dia iaitu Abu Abdurrahman. Sebagai seorang sahabat Nabi
yang semasa Nabi tu dia muda, umur 15 tahun, 17 tahun lebih kurang itulah. Yang Abdullah bin Umar semasa Nabi mati, umur dia wacun cabab lagi. Tapi sangat cerdik, sangat bijak, dan juga ingatan yang kuat yang dia ingat ngapa akan hadis Nabi SAW. Kerana neura ni kalau kita gifati neura hukun yang dia hafal hadis Nabi SAW banyak sekali. Siapa sahabat? Sahabat yang ngapa hadis Nabi banyak sekali neura ni. Dua orang daripada neura itu adalah pemuda, penyawacun. Pia Abdullah bin Umar dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dua-dua orang ni pemuda sajalah. Pemuda saja yang Nabi SAW telah terbiah mereka. Nabi SAW telah didik mereka. Nabi SAW biasa doa kepada mereka untuk mereka berjaya dalam hidup, sama ada ibadat dan juga dari segi ilmu, sehingga dia jadi ulama sungguh. Abdullah bin Abbas seorang ulama yang bijak. Dari segi ilmu tafsir dan juga ilmu hadis. Dan juga Abdullah bin Umar, dia adalah orang yang sangat suka sekali, cinta sekali terhadap sunnah Nabi SAW. Tidak ada sunnah Nabi mana melainkan dia beramal, dia ittiba', dia turut secara detail sungguh, cacing sungguh. Bagaimana dia nak turut Nabi, ikut jakah untuk nak dekat sekali hidup dia, ibadat dia dengan sunnah Nabi SAW. Hadis ini dia dengar daripada Nabi. Nabi sabda, "Innallaha ta'ala yaqbalu taubatal 'abdi." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan terimanya taubat seorang hamba terabdaiti kaunan main sechiwit. Roh tak keluar daripada orang panggil tahu yughargid di sini ni makna apa? Yughargid di sini maksud kata roh tak sampai tak hulqum. Makna kata tak mati gilah. Apabila mati habis babut taubah. Pintu babut taubah yang kedua. Tadi pintu yang pertama sampai kepada hari kiamat. Kalau kita tak mati sampai kiamat, kalau kita ada masa tak tahu bila, ataupun masa yang dekat, kita tak tahu kita nak mati bila, boleh hari esok, boleh hari esok lusa, boleh hari tagi. Babut taubah tu buka lagi. Malam yughargid. Apabila ruh sampai kepada hulqum dia, mana kata mati, masa tu sebenarnya yughargid di sini ni iaitu ruh sampai hulqum ni, orang panggil kata suara di situ akan berlaku. Suara inda khurujiha. Masa kau roh nak keluar tu, ya ada suara kok ditekak ni. Hukum. Orang panggil tu yughargid ataupun al-ghargharah. Al-ghargharah dalam hadis ni maksud apa? Roh nak keluar ataupun suara masa yang roh sampai kepada tekak nak keluar ini adalah masa itu habisnya masa untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang ke berapa? Ini hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 yang nak tunjuk kata pintu taubat ini yang pertama tu am setiap orang. Dan juga yang hadis yang kedua ini, pintu yang kedua ini adalah khas bagi setiap orang. Khas bagi setiap orang. Tadi am setiap orang, mana tu luah. Setiap orang luah masa dia bertaubat. Yang kedua khas. Boleh jadi pintu seorang ning tagi dah, dia mati tagi, habis pintu taubat dia. Ataupun seorang lagi tu tak berlaku kiamat lagi, tapi esok dia mati, habis pintu taubat dia. Habis tu pintu taubat tak sama. Maka kita segeralah jangan jadi orang yang taswif, part 1 pakan prung untuk kita beribadat, untuk kita beristighfar kepada Allah Subhanahu ataupun bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap detik, setiap masa kita di atas kereta, kita duduk di mana, kita istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Seperti mana hadis yang kita ngaji belum daripada Nabi SAW, beristighfar satu hari, satu riwayat kata 70 hari, 70 kali sehari, satu riwayat kata 100 kali sehari. Makna kata taubat Nabi ataupun istighfar Nabi yang kembali ke cari Allah Subhanahu wa taala itu tu sebanyaknya lebih kurang satu hari 100 kali dia istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh yang dibuat oleh Nabi sebagai orang yang tidak ada dosa, yang tidak ada kesalahan, yang telah Allah Taala adalah ampun dosa dia, yang dipanggilkan kata seorang manusia yang maksum, dijaga oleh Allah Taala. Dan kita bagaimana? Kita nak 50 ke sikit daripada Nabi, ataupun kita nak 30 ke, kita nak 20 ke? Apa kita tak usah nak banyak
lebih daripada Nabi SAW. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, agak kata hadis yang terakhir pada hari ini insya-Allah. Untuk hadis yang terakhir dan juga adalah hadis yang sangat panjang kepada kita. Yang mana dalam kitab ini adalah hadis yang nombor 19. 12. Mari tambah dengan hadis ini adalah hadis yang ke-7. Hadis ini ni subhanallah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ni dia waris hadis ni. Sebenarnya hadis ni pada awal-awal hadis ni tak sakut apa dengan bab taubah. Tak ada sakut apa dengan bab at-taubah. Sakut dengan apa? Sakut dengan ngaji, sakut dengan cari ilmu, sakut dengan apa lagi? Sakut dengan sapuh di atas tukang khuf, kulit. Tukang kulit itu al-khuf, kita panggil itu al-mashu 'alal khuffain, sapuh atas tukang kulit. Sakut hadis. Saya tengok akhir-akhir sekali dah. Tanya dari segi apa? Tanya dari segi hawa nafsu, tanya dari segi kecek dari segi apa lagi, satu orang kasih kepada satu orang ataupun satu orang kasih kepada satu kumpulan, yang mana satu orang tu kata mana, aku kasih dengan Fok ni, aku suka Fok ni, Fok ni juru, tapi amalan aku tak suka dengan dia, tapi aku kasih kepada dia. Nabi dia kata mu akan bersama dengan dia pada hari kiamat nanti. Tak ada sakut sekabut dengan at-taubah. Tapi mari akhir sekali yang mana sebut orang riwayat hadis ni sebut mengenai dengan bab taubah yang kita akan dengar bersama. Hadis ni an Zirri bin Hubaish. Zirri bin Hubaish ni pia. Zirri bin Hubaish pia. Zirri bin Hubaish ni dia sebenarnya dia seorang yang dia semasa Nabi, dia dengan Nabi. Semasa Nabi ada nyawa ni, dia ada lagi, dia wanak lagi, wanak dah. Tapi dia tak masuk Islam. Tak masuk Islam. Kalaulah dia masuk Islam pada semasa Nabi hidup lagi tu, kita panggil dia adalah sahabat. Tapi dia tak ada masuk Islam semasa Nabi hidup, sehingga Nabi mati. Selepas daripada tu dia baru masuk Islam. Kita panggil orang ni nama apa? Mukhadram. Mim kha dha ra mim. Mukhadram masuk apa? Seorang yang dia dengan hidup Nabi tapi tak masuk Islam semasa Nabi hidup, pergi masuk Islam selepas Nabi mati. Nabi mati dia masuk Islam. Tak panggil sahabat. Dia masuk selepas daripada tu dipanggilkan kata dia adalah seorang tabi'in, golongan orang yang tabi'in ke apa? Orang yang tabi'in ni pihak tabi'in. Tabi'in ni orang yang tak ada jumpa dengan Nabi, tapi dia ngaji dengan sahabat Nabi SAW. Nabi mati, sahabat ada banyak lagi. Orang yang jadi anak murid kepada sahabat ini, ambil ilmu daripada sahabat sebagai guru mereka, kita panggil kata tabi'in. Kita panggil kata dia ini adalah tabi'in. Tabi'in. Seperti tabi'in pihak. Seperti tabi'in pia yang masyhur sekali, yang terkenal sekali tabi'in, seperti Sa'id Al-Musayyib yang mati pada tahun 94 Hijrah. Tabi'in seperti Al-Hasan Al-Basri. Tabi'in seperti fuqaha 7 orang tu, cucu kepada sahabat waktu tu. Cucu kepada sahabat. So, kenapa? Tak ada dengan Nabi Fak ni. Tak ada dengan Nabi Fak ni orang panggil kata tabi'in. Tapi dia dengan sahabat. Dia ngaji kutip ilmu dengan sahabat. Seperti Zir bin Hubaish, seorang ning dia dengan Nabi tapi tak masuk Islam. Lagi masuk Islam semasa Nabi mati dah. Masa Nabi mati tu, orang yang wanak selepas daripada tu tak ada jumpa dengan Nabi tu, ataupun wanak belum daripada Nabi nak mati sikit je tapi tak ada jumpa dengan Nabi, tak kira kata sahabat juga. Kerana sahabat adalah orang yang jumpa dengan Nabi, masuk Islam dengan Nabi ataupun tak dengan Nabi pun, tapi semasa Nabi ada nyawa lagi dan juga mati. Dia sendiri tu mati dengan hal keadaan seorang Islam. Dengan sebab itu Zir bin Hubaish, seorang ni orang panggil kita mukhadram, yang semasa Nabi hidup dia kafir tapi selepas Nabi mati dia masuk Islam. Dikira kata dia adalah golongan tabi'in, ambil ilmu selepas daripada dia masuk Islam dengan para sahabat juga. Seperti hadis ni yang dia ambil ilmu daripada Safwan bin Asal. Safwan bin Asal seorang sahabat Nabi. Qala Zirri bin Hubaish. Zirri bin Hubaish dia cerita hadis ni panjang, nanti kita baca bersama.
Zir bin Hubaysh dia cerita hadis ni bahawa ataitu Safwan bin Assal radhiyallahu anhu as'aluhu 'anil mashi 'alal khuffain. Aku satu kali biasa pergi cari. Aku satu kali biasa pergi cari Safwan bin Assal. Safwan bin Assal seorang sahabat Nabi. Yang masa Nabi ada hidup tu, Safwan biasa pergi cari Nabi. Dia sendiri biasa pergi cari Nabi. Masa tu Nabi duduk dalam masjid. Nabi tanya kata, "Mari apa Safwan?" Safwan jawab kata, "Aku mari tak ada tujuan lain melainkan ambil ilmu daripadamu, hai Nabi sallallahu alaihi wasallam." Habis itu selepas itu Nabi kata belah mana kepada Safwan, "Marhaban bi talibil ilmi." Ia ditarap, ditarap kepada seorang yang nak cari ilmu, nuntut ilmu. Hari ni, masa ni dalam hadis ni Safwan pun biasa mengetahukan mari berlaku dengan tubuh dia sendiri. Bagaimana Zir bin Hubaysh sebagai anak murid dia, mari tanya kepada dia, mari tanya bab sakut dengan apa? Al-mashu 'alal khuffain, cara nak sapu di atas tuking khuf. Nak sapu, cara nak sapu atas khuf, tuking kulit tu. Balas mana cara dia yang Nabi SAW biasa ngajar kepada Muhyi Safwan ataupun kepada sahabat-sahabat yang lain. Faqala ma ja'a bika ya Zir, mari apa? Zid dia kata tadi aku satu kali biasa pergi tanya mengenai dengan sapu atau tukang kulit. Tapi hakikat semasa hikam tu pergi cari mula-mula tu Safwan tanya kepada dia, "Mari apa Zir?" Zid jawab kata, "Ibtigha'il ilmi." Mari nak ambil ilmu daripadamu, hai Safwan. Faqala, dan juga Safwan kata, "Oh, alhamdulillah mu mari nak ngaji dengan aku, nak ambil ilmu daripada aku." Ingatlah bahawa seorang yang ngaji. Dengar. Seolah-olah kata Safwan bin Assal dengar daripada Nabi, dan juga dia royak hadis ning kepada Zir, dan juga kita baca hadis Zir hari ning seolah-olah kata kita dapat ganjaran juga. Kita dapat pahala ganjaran seperti mana yang Safwan nak royak dalam hadis ni, iaitu kelebihan orang yang cari ilmu, dengar ilmu, nak ambil, nak cari ilmu ni. Balah mana? Kita boleh jadi salah satu. Kita boleh jadi masa yang kita cari ilmu tak ada banyak sangat yang kita tumte untuk nak ambil ilmu, nak pergi ngaji situ sini. Tak. Tapi hanya kita dengar. Duk nanti-nanti nak dengar ustaz yang ngajar melalui stesen radio ini. Kita ni nak ambil ilmu di situ. Dikira kita sebagai orang yang duk cari ilmu dah. Safwan yang kata, "Innal malaikata tada'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yatlub." Sesungguhnya malaikat ni dia buka sayap dia. Allahu akbar. Orang yang duk ngaji cari ilmu, duk di rumah baik, duk dalam rumah baik, duk dalam dapur baik, duk di mana lagi, duk dalam bilik tidur baik, duk atas kereta baik, duk atas mana-mana tempat dalam dunia ini, tapi duk pada tempat itu tujuannya satu, untuk nak dengar, nak cari ilmu. Nak cari ilmu. Kerana cara kita nak cari ilmu ni bukan kita duduk dalam majlis ilmi, kita pergi kepada majlis ilmi saja, tak. Cara nak boleh ilmu, nak cari ilmu dia banyak. Kadang-kadang cara cari ilmu kita itu dengan soal kita tanya. Kita tu tanya kepada ustaz tu, kita tu tanya kepada syekh ni. Minta jawapan, minta orang panggil kata ilmu daripada dia. Itu adalah talibul ilmi, seorang yang menuntut ilmu juga. Dikira kata dia cari ilmu juga. Ataupun dia dengar rumah, dengar, buka radio, dengar, buka YouTube, dengar, buka apa lagi, dengar. Ataupun yang ketiga, dia pergi kepada majlis. Dengar kata di majlis ilmi di Pujuk ada, pergi dengar hari Sabtu esok. Ada majlis ilmi di Paramita, di Jalak hari Ahad, pergi dengar. Huduru majlis ilmi kira kata talabul ilmi juga. Hak semua ni kelebihan dia apa? Allah Taala malaikat ni buka sayap. Buka sayap. Duk dalam dapur, malaikat buka sayap. Ibu-ibu yang sedang duk buat lauk sekarang learning, kalau duk buka radio di rumah tu, kita khabar kata sekarang learning ni malaikat. Malaikat duk buka sayap kepada kita. Walaupun kita duk hiri bau, walaupun kita duk pergi sodak, duk dalam dapur, tapi radio kita duk buka, duk dengar bela-bela ustaz ni. Tak kenal kali ustaz ni. Ya ustaz ni tak kenal kali. Tapi kita nak ambil ilmu daripada suara ini. Kita niat kita nak boleh ilmu daripada suara ini. Nabi SAW biasa royak kepada Safwan bin Assal kata, orang yang cari ilmu itu malaikat akan buka sayap dia. Buka apa sayap? Ridan bima yatlub, untuk nak tunjuk kata dia ni reda.
Malaikat ni rasa puas hati, cencop, suka bagi seorang hamba Allah Ta'ala, seorang ning-ning, dia sedang-sedang duk cari ilmu untuk nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cari ilmu untuk nak kenal Nabi SAW, cari ilmu untuk nak kenal agama dia, iaitu agama Islam. Lebih banyak lagi, cari ilmu untuk nak kasih Allah SWT, dekati kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dekati dengan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Habis tu tak khabar, bagi kita khabar, kata malaikat duk buka sayap, duk buka sayap kepada kita. Fakultu, banyaknya hadis ni. Fakultu innahu qad haqqa fi sadri. Yo ya, selepas daripada Safwan yang kata, mu ni mari cari ilmu, ganjaran kelebihan yang mu dapat gini. Selepas daripada tu Zir royak kepada Safwan, kata, "Hei Safwan, sebenarnya aku mari hari ni aku ada satu masalah yang syok dalam hatiku, songsai. Aku nak mari tanya mu pada hari ni," kata, "Nabi biasa jawab apa kepada fak kamu balas mana? Tolong royak kepada aku untuk ku klik pada kali ni boleh jawab apa." Gapo? Al-mashu 'ala al-khuffain ba'da al-gha'iti wal bauli. Bagaimana orang yang dia masuk jamak kecing baik, dan juga qada hajat baik. Baul di sini kecing, al-gha'it ni mana kata qada hajat besar. Qada hajat besar ni orang kata masuk jamak lepas waktu baik lah, benda-benda tak molek tu. Dua-dua ini kalau kita panggil mudah-mudah ni, kalau kita ada asmaya dan juga kita pergi berak, kita pergi kecing, ni orang panggil kata al-hadathul asghar, hadah kecil. Hadah yang kita berlaku tu kecil hala. Cara nak ada cuci mula mana? Ambil asmaya. Pergi semaya sah. Satu lagi al-hadathul akbar, hadah besar. Seperti kita ada junub, tidak bersetubuh dengan isteri kita. Orang tu panggil al-hadathul akbar. Cara nak pergi semaya lepas daripada tu nak pergi ibadat, nak pergi sah tu bukan hanya cukup dengan ambil semaya dak. Pasti kena mani ghuslu al-janabah, kena mani wajib. Mani junub. Hak ni masalah ning seolah kata Zir mari tanya kata, kalau seorang ni dia berak, dia kecing ni habis asmaya, dia pakai tuking khuf. Bagaimana dia nak sapu di atas tuking khuf itu? Apabila berlaku hadath asghar, hadas kecil. Wa kunta imra'an min ashabi Rasulillah. Aku mai tanya mu apa? Kerana mung adalah seorang daripada sahabat Nabi. Mana kata Zid bijak. Tak ada kata nak tahu benar ning kita tanya saing dia, saing tabi'in sekali dak. Tabi'in mana kata kita tanya orang lain yang bukan sahabat dak. Dia khabar seolah kata ia nak tunjuk kepada nak kita tahu kata, kalaulah kita nak cari ilmu mengenai dengan ilmu agama, pergi cari ilmu kepada tempat ataupun kepada orang yang sangat dekat dengan Nabi SAW sekali. Saya biasa dengar satu kali semasa saya budak, sebenarnya tempat yang pemuda, anak-anak cucu kita pada hari ini dia harap, dia rasa nak pergi, cita-cita nak pergi ngaji, iaitu di Madinah Al-Munawwarah, tempat Nabi SAW. Ada masjid Nabi nak ngajar dari tu, saya bahadis nak ngajar sahabat nak ngajar dari tu. Kubur sahabat duduk dalam bakat tepi-tepi masjid Nabi SAW. Saya dulu rasa nak ngaji Madinah juga. Dengan sebab orang tua cita-cita nak pergi kita ngaji negeri luar, nak pergi kita ngaji agama, nak pergi kita ngaji di Madinah ataupun Madinah Rasulullah SAW. Tapi saya biasa dengar satu perkataan, satu jawapan yang orang biasa tanya kepada Runpi, duk ngaji sekolah sekali dulu di Rahmaniyah. Wak apa nak pergi ngaji Madinah dia? Orang tanya kata, wak apa nak pergi ngaji di Madinah? Saya dengar jawapan daripada dia kata, Madinah adalah tempat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun wahyu kepada Nabi SAW. Dan juga kita rasa kata tak ada tempat mana yang agak kata ilmu itu bersih lagi, berisuk lagi. Mana kata ilmu yang duduk situ tu sentiasa bersih lagi, terabdai ilmu itu tak ada orang yang kata hanyut ataupun saya bagi kepada satu negeri boleh hadi ilmu ni pergi siapa negeri ni boleh hadi tukar ilmu supaya dengan hadis Nabi kecek dengan khuf. Kita dengar di Madinah kita ngaji hadis ni best ending, tapi bawa mari negeri ni kadang-kadang negeri itu dia hurai best ending. Dan juga kita rasa kata tak ada tempat mana yang boleh nak sebar ilmu hadis sunnah Nabi khasnya yang agak kata bersih lagi melainkan di Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya dengan jawapan daripada dia, saya kata alhamdulillah,
Allah Ta'ala buka hati saya kata, aku pasti kena pergi ngaji di Madinah juga. Pasti kena pergi ngaji Madinah. Kerana kita rasa kata di Masjid Al-Nabawi Al-Syarif di Madinah Al-Munawwarah itu adalah ulama-ulama yang mereka sangat bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mereka tak ada perasaan untuk nak mengajar hadis Nabi SAW, turut nafsu mereka tak. Turut gapo orang panggil tu habuan dunia dak, tapi ikhlas duduk dalam masjid Nabi SAW. Kerana orang yang ngajar dalam masjid Nabi ni Allah seolah-olah kata dia duk ngajar di tepi kubur Nabi. Seperti mana Imam Malik dulu, dia kata balas mana? Setiap orang itu perkataan dia itu tu boleh ambil pergi guna dan juga boleh ditolak. Mana kata cai midai. Illa sahib melainkan tuai kepada kubur ini. Imam Malik tunjuk. Imam Malik ngajar masjid Nabi, dia tunjuk kepada tuai kubur ini pihak Nabi SAW. Kerana perkataan Nabi ini tak boleh kita nak tolak, nak pilih ambil amal, nak tahauk setengah tak boleh. Kerana perkataan Nabi SAW adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selepas daripada tu tanya, balas mana? Mung ni sahabat Nabi. Soalan kata zir, nak ambil ilmu ni, kita tengok orang yang paling dekat dengan Nabi sekali. Orang panggil tu masdar lang'ang ing hak betul sekali. Kerana tak boleh jadi dah Safwan bin Assan nak ambil hadis ni daripada orang lain. Kerana Safwan bin Assan seorang sahabat, mana kata dia biasa duduk dengan Nabi sendiri, biasa ngaji dengan Nabi sendiri. Boleh jadi bab mashu alal khuffain ini pun dia biasa ambil sendiri secara direct daripada Nabi SAW. Fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'a. Zid jangan kata, aku mau tanya mu masalah ni, adakah masa muda dengan Nabi dulu Nabi biasa royak, biasa kecek cara nak sapuh di atas tukang khuf ini? Balas mana jawab apa yang Nabi royak? Safwan ibn Assan jawab kata, semasa kita duduk dengan Nabi dulu, Nabi biasa suruh kami apabila kami musafir. Apabila kami musafir, boleh nak pakai, Nabi suruh kita pakai tukang khuf ini ni. Selama satu kali pakai tukang khuf ni selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam. Kalau lah kita pakai semenjak awal, mana kata kita mi'at semaya syahadah, kita pakai tukang khuf, kita musafir. Kita musafir 3 hari 3 malam. Di antara 3 hari, semasa 3 hari 3 malam ni kita kecing, kita berak, kita tidur. Habis asmaya, benda-benda yang awak habis asmaya ni tak pasti kena baca tukang. Ambil asmaya selalu dah boleh. Malaikat 3 hari ni berlaku junub, janabah, bersetubuh dengan isteri ataupun bagaimana, pasti dia kena pecah, dia kena mani dan juga bersmula. Itu cara yang diajar oleh Nabi SAW. Faqultu hal sami'tahu yadhkuru fil hawa syai'a. Itu kita rasanya agak cukup terkadang lah. Hadis panjang lagi. Hadis panjang lagi. Apa nak ayat hadis Safwan ibn Asal ini panjang cerita dia, sehingga akhir sekali ini orang yang riwayat hadis ni dia cerita sebut sikit mengenai dengan bab taubah yang sentiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala duk buka pintu taubat ini, la yughlaqu hatta tatlu'a asy-syamsu minhu, sehingga berlaku hari kiamat lah pintu ini akan buka. Hadis yang diriwayat oleh Imam Tirmizi dan juga hadis ini adalah hadis yang hasan, seperti mana yang telah di-syek ataupun telah ditengok mengata cek oleh Syekh Al-Albani bahawa hadis ini adalah hadis yang hasan. Kita akan sama hadis ni insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita akan baca sekali lagi akan hadis ini pada minggu depan, dan juga kita akan baca satu hadis lagi yang panjang juga, cerita-cerita satu kisah yang nak tunjuk kata Allah Ta'ala sangat terima taubat seorang yang ikhlas sungguh bertaubat kepada Allah Ta'ala. Cerita apa itu senang pendengar, iaitu cerita yang adanya orang bunuh orang 90 orang. Bunuh orang 90 orang, 90 orang, dan juga dia nak taubat. Baru nak taubat, jalan dia tu nak pergi taubat, nak cari tengah-tengah jalan nak pergi taubat kepada Allah Ta'ala, bunuh pula seorang lagi, cukup satu orang, dan juga dia nak taubat lagi. Sehingga dia mati, bagaimana hidup dia, bagaimana taubat dia, ikhlas dia, hati dia yang dia niat nak bertaubat kepada Allah Ta'ala, adakah Allah Ta'ala akan terima taubat dia itu. Itu kita akan sambung pada minggu depan. Kerana masa telah terhad, insya-Allah kita akan sambung hadis yang kita baca hari ni akhir tadi, sikit lagi, dan juga kita akan sambung cerita yang saya sebut tadi, serta kita ambil ibrah, pengajian bersama, ambil iktibar bersama, ambil berian bersama, kata
bagaimana dia ni bunuh orang 90 orang ni, 1 orang ni, apa dia sanggup nak bertaubat kepada Taala? Dosa besar ke tak bunuh orang? Dosa besar. Bunuh orang ni bukan benda kecil-kecil. Dosa besar. Tapi dia nak bertaubat kepada Taala, sehingga sekali Allah Taala terima taubat dia. Pak kita dosa yang tak ada besar seperti tak seperti dia, apa kita malah, apa kita putus asa untuk nak minta taubat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini cukup sekadar inilah, insya-Allah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلا